wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang saya hormati dan kasihi, kepada kesemua barisan-barisan dalam anggota jemaah muslimah yang solehah ini. Saya mendoakan di pagi penuh barakah ini sentiasa malaikat-malaikat mendoakan kepada kaum ibu sekalian, dengan rahmat Allah kaum ibu sentiasa dilimpahkan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Kepada kaum ibu yang saya kasih sekalian, seperti mana yang saya maklum pada kaum ibu mengenai tajuk pada pagi yang penuh bermakna ini, mengenai salah seorang insan yang telah menaikkan darjat Islam, iaitu isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatina Khadijah. Sebelum saya mula, kaum ibu yang saya hormati sekalian, kita tahu bahawa sesungguhnya perempuan ini adalah tulang belakang kepada lelaki, dan tidak akan berjaya sesuatu kerja tersebut tanpa ada pembantunya dipanggil perempuan. Sebab itu kita lihat pada awal-awal sebelum Sayyidatina Khadijah Al-Khuwailid melamar baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau telah membawa risikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menghantar pembantunya bernama Maisarah. Maisarah ni, kaum ibu yang saya hormati sekalian, namanya nama perempuan, tetapi orang itu adalah orang lelaki. Kaum ibu sekalian, yang mana Khadijah Al-Khuwailid ni terasa hati, iaitu hatinya berkenan kepada baginda kerana sifatnya seluruh tanah Arab menceritakan Muhammad ini adalah seorang Al-Amin, iaitu amanah, seorang As-Siddiq, berkata benar, dan seterusnya seorang Al-Fatanah, bijaksana, serta At-Tabligh, menyampaikan. Kerana kalau ibu, kalau boleh tengok pada zaman silam, di zaman tersebut di tanah Arab hanya boleh kira berapa peratus saja yang betul-betul mempunyai akhlak yang terpuji. Maka waktu zaman kegelapan tanah Arab, di sana tidak ramai yang mempunyai sifat yang begini. Apabila Khadijah mendengar bahawa Muhammad bin Abdullah ini mempunyai sifat yang terpuji, sifat luhur, sifat yang hatinya bersih, maka hatinya terpikat dengan orang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Maka beliau menghantar seorang pembantunya bernama Maisarah supaya melihat Muhammad pergi berdagang dengan perniagaannya di luar tanah Arab. Waktu itu mereka daripada Mekah bertolak ke bumi Syam, iaitu Syria. Apabila mereka ke sana, iaitu Maisarah membantu baginda sallallahu alaihi wasallam membawa dagangan Sayyidatina Khadijah Al-Khuwailid. Waktu itu Khadijah telah mengamanahkan kepada Maisarah supaya tengok Muhammad. Maka Maisarah pada hari pertama, iaitu bersama dengan Muhammad bin Abdullah, beliau menyaksikan sendiri, demi Allah, dengan matanya sendiri, tidak ada satu pun yang perniagaan Khadijah tersebut kekasih kita masuk ke dalam poketnya sendiri. Semuanya diberikan kepada hak perniagaan Sayyidatina Khadijah Al-Khuwailid. Maka bila sampai kembali ke bumi Mekah, cerita itu sampai kepada Khadijah, maka betullah apa yang orang Mekah kata, Muhammad ni seorang yang Al-Amin, amanah. Dan bila waktu itu
Maka datanglah Khadijah membawa seorang rakannya sebagai perantaraan memaklumkan kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang Khadijah ada hati nak pikat Muhammad untuk menjadi suaminya. Apabila Rasulullah tahu kisah tersebut, maka Rasulullah datang melamar Khadijah Al-Khuwailid. Maka waktu itulah jadinya hubungan perkahwinan yang penuh barakah antara Khadijah dan Khuwailid. Dalam kitab mengatakan walaupun umur Khadijah 40 tahun, Allah Ta'ala memberikan keserian pada wajahnya dan kepada, orang kata istilahnya, umurnya, Allah turunkan daripada umur 40 tu, nampak serinya seperti umur 20-an. Oh ibu umur 20-an. Nampak Allah Ta'ala berikan kepadanya, iaitu satu rezeki yang cukup besar. Nampak muda tu. Memang muda. Dan bila berkahwin dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka mulalah bahtera kehidupan sebagai seorang isteri yang solehah kepada pemimpin dunia membawa kepada syurga, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimat yang dirahmati Allah, kau ibu sekalian, Khadijah Al-Khuwailid ni kau ibu, ketika mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berlaku pada zaman silam tersebut di bumi Mekah dengan kegelapan maksiat yang berlaku waktu itu, Nabi tidak selesa untuk duduk dan melihat, iaitu umatnya waktu itu, kaum Arab waktu itu, maksud saya kaum Arab waktu itu. Maka Nabi banyak bersendirian di Gua Hira. Nabi bersendirian di Gua Hira, dan Nabi ini adalah waktu itu tidak dapat Nabi lagi dan tidak nanti jadi Rasul lagi. Hanya Nabi ini hatinya Allah Ta'ala bagikan tidak suka nampak kepada benda-benda bentuk maksiat, bentuk-bentuk yang orang kata sakit mata lihat, pedih. Maka Nabi suka bersendirian di Gua Hira, berulang alik ke Gua Hira. Ada kalanya Nabi tak pulang ke rumah, Nabi duduk di Gua Hira. Waktu duduk di Gua Hira, kau ibu sekalian, dah sampai waktu tiba-tiba datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu utusan menjadi Nabi terakhir. Dan bila balik daripada itu, Nabi masuk ke rumah, Nabi jumpa Khadijah. Yang ni kau ibu ini kau ibu ambil mahal syahid. Maksud mahal syahid ni yang poin penting. Nabi kata zamiluni, zamiluni, zamiluni. Selimutkanlah aku, selimutkanlah aku, selimutkanlah aku. Dan bila Nabi diselimutkan oleh isteri yang dicintai, maka waktu itulah Nabi cerita iaitu mengenai makhluk pertama yang beliau nampak di depan mata sendiri. Pertama sekali cara sebenar, iaitu malaikat Jibril menampakkan dia punya mukanya yang sebenar, tubuh badannya yang sebenar, dan saiznya yang sebenar. Waktu itu Nabi cerita kepada Khadijah yang keadaan ketakutan dan keadaan menggigil, dan juga dalam keadaan orang kata berpeluh-peluh kerana tidak pernah melihat malaikat Jibril yang sebenar di depan mata. Bila tengok itu depan mata, dia Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pun rasa macam lidahnya bercakap mengenai itu. Dan waktu itulah Sayyidatina Khadijah Al-Khuwailid pun beritahu kepada suaminya dan cintai, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau ni adalah orang yang
mendamaikan perhubungan antara dua pihak. Engkau menyatukan silaturahim antara manusia, dan engkau maksudnya istilahnya dari segi sudut permusuhan, engkau meleraikan permusuhan antara satu dengan yang lain. Jadi kau ibu sekalian, kat situ kita lihat betapa bijaknya Sayyidatina Khadijah Al-Khuwailid. Allah Ta'ala bawa kepada baginda SAW seorang isteri yang cukup tenang, seorang isteri yang cukup bijak, seorang isteri yang cukup tahu macam mana ingin menenangkan suaminya waktu berlaku peristiwa tersebut. Dan sini muslimat yang saya hormati sekalian, kita lihat seorang isteri itu kalau ingin mendapat sifat begitu, kaum ibu, adalah daripada hati yang tulus kepada Allah, hati yang suci kepada Allah, hati yang ingin menjadi isteri yang bersama dengan suami di dalam syurga. Sebab tu para alim-alim ulama mengajar kita, kau ibu, bila kita menjadi isteri kepada lelaki pilihan kita, tanamlah azam bahawa sesungguhnya inilah lelaki idaman yang dalam hati saya, yang saya nak bersama dengan dia, susah, senang, gembira, sedih, duka dan segalanya perit hidup, saya nak bersama dengan suami saya nak menjadi pendukung kepada suami saya, dan saya juga nak menjadi orang yang memberi semangat kepada suami saya. Tu kau ibu, macam tu. Jadi seorang isteri sentiasa memberikan harapan kepada suami. Ingat kau ibu, ini poin yang cukup penting. Sebagai seorang isteri, sentiasa memberi harapan kepada suami. Jangan bagi suami ini terus lemah semangat. Jangan kau ibu. Ambil kisah macam Khadijah. Ketika Nabi balik ke rumah, Nabi minta diselimutkan. Bila habis diselimutkan, Nabi pun menggetar-getar. Nabi pun bercakap seperti dalam keadaan menggigil, dan juga pertama kali menjumpa malaikat Jibril. Dan waktu itu Khadijah menenangkan Nabi dan bercakap benda yang baik supaya Nabi tenang lepas tu. Selepas Khadijah mengatakan begitu kepada Nabi, terus Nabi tenang. Nampak tak ibu? Di situ poin kau ibu boleh tengok, sekiranya kaum ibu Allah Ta'ala berikan suami yang panas baran, yang suka mengarah dan sebagainya, sebab dia ada jawatan di tempat kerjanya, dibawa-bawa ke rumah, maka kau ibu jangan terus nak lawan suami. Hendaklah kau ibu cari cara lain. Dengan apa? Ada ulama mengkategorikan bila dapat suami begitu, carilah pada satu keadaan yang suami kita tengah gembira. Bila suami kita gembira, tengah gembira, baru kita cakap apa yang di lubuk hati kita dengan penuh bahasa yang enak, sedap suami dengar. Supaya kat situ ada barakah. Malaikat akan catatkan untuk kita. Nampak tak ibu? Antara ulama letak nak sembang dengan suami ini, pertama, masak masakan yang paling suami nak. Suami suka makan apa? Kau ibu buat sedap-sedap, buat lazat-lazat, buat daripada lubuk hati kau ibu. Daripada hati kau ibu sendiri. Dan minta doa pada Allah supaya Allah Ta'ala bukakan pintu hati suami kita dan dengar apa rintihan hati seorang isteri.
Nombor satu, waktu makan. Perlahan-lahan kau ibu cerita permulaan sembang kau dengan suami dengan bahasa yang cukup halus, nada yang cukup lembut dan juga manjakan kepada suami tersebut. Nombor satu, waktu makan. Yang kedua, kau ibu, selepas solat berjamaah dengan suami. Sebab apa? Dalam agama mengajar kita, bila seorang itu telah habis sembahyang berjamaah, di situ ada hubungan yang intim, iaitu kemesraan antara seorang imam dengan makmum. Kat situ kita boleh, kau ibu. Kerana masa kita sembahyang, malaikat turun. Masa kita lepas sembahyang pun, malaikat duduk sekali dengan kita, berzikir dan sebagainya. Waktu itulah kau ibu, buat pengisian. Buat pengisian agama. Sembahyang dengan suami, jangan putus. Lepas tu, buat halaqah dengan suami pun, jangan putus. Bawa sekali dengan anak-anak semuanya. Supaya dalam keluarga kita tu, ada hubungan kemesraan tali yang utuh, kasih sayang seorang ayah kepada isteri, isteri kepada suami dan juga kepada anak-anak. Dan ada ulama lagi pandangan daripada dua itu, satu lagi adalah kaum ibu boleh bersembang dengan suami waktu dia tengah berehat-rehat, waktu nak tidur pada waktu malam. Kaum ibu tidur pada waktu malam, ambillah waktu malam tersebut sembang dengan suami 5 ke 10 minit, bercakap dengan penuh, orang kata, gurauan kepada suami, penuh rasa kemanjaan, penuh rasa dengan lenggukan-lenggukan yang lemah lembut, muka pun muka mesra kepada suami dan cakap kepada suami. Di situlah kau ibu boleh lihat bagaimana orang kata istilah dalam agama, Sayyidatina Khadijah Al-Khuwailid melaksanakan tugasannya sebagai bukan sekadar seorang isteri, tetapi seorang mujahidah kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehinggakan sewaktu beliau hidup dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, kau ibu boleh tengok tidak ada seorang pun, tidak ada sekali pun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini terasa dengan sifat Sayyidatina Khadijah Al-Khuwailid. Maksudnya, tidak pernah terasa hati dengan Khadijah, tidak pernah merajuk dengan Khadijah, tidak rasa nak marah Khadijah, tidak rasa macam nak merajuk dengan Khadijah. Sekali pun tidak pernah, kau ibu. Kita tengok sekarang bagaimana, kau ibu. Itu yang kita tengok jauh kita kan. Jauh kita dengan Sayyidatina Khadijah Al-Khuwailid sifatnya, kau ibu. Lepas tu kita sama-sama, suami adalah pakaian isteri, isteri adalah pakaian suami. Jaga elok-elok. Khadijah ni, kau ibu, dia ni seorang manusia yang zaman jahiliah pun mempunyai sifat yang terpuji. Waktu zamannya tidak ada seorang pun yang perempuan macam Khadijah. Tak ramai, kau ibu. Tak ramai. Maksudnya zaman itu jahiliah melampaui batas kepada orang yang mempunyai akhlak sifat yang terpuji. Dan waktu zaman itu Khadijah ini insan yang Allah Ta'ala berikan sifat yang cukup luhur. Hatinya bersih, budi bahasanya baik, dan sebab itulah Allah kurniakan beliau berkahwin dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Seorang isteri yang tahu ciri-ciri nak menjadi isteri yang solehah macam mana nak mengambil hati seorang suami, macam mana nak meredakan suaminya dalam keadaan gelisah dan sebagainya, dan bagaimana nak memberi bakar semangat kepada suaminya supaya jangan bersedih. Innallaha ma'ana.
Allah itu bersama dengan kita. Ini muslimat, kaum ibu yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Kita lihat sekarang ini situasi di bumi Malaysia, kita tengok. Kita buka skop lain kaum ibu. Di bumi Malaysia, kita tahu bahawa di Malaysia ini kaum ibu, negeri yang paling banyak berlaku perceraian adalah negeri yang kita mencari rezeki ini, iaitu bumi Selangor. Ibu bumi Selangor adalah bumi yang kau ibu tengok, bumi yang paling banyak berlakunya perceraian, dan yang paling kita sedih, bumi ini juga adalah bumi yang kita cari rezeki. Bayangkan kau ibu bumi Selangor ni, Datuk Mukhtar, untuk kau ibu tak percaya, kau ibu boleh call ataupun tengok statistik di Malaysia ini, mereka akan maklum perceraian yang paling banyak adalah di bumi Selangor. Cuba kita bayang tengok macam mana kita tengok bumi Selangor ini berlaku dengan tak sangka bumi yang paling banyak berlakunya perceraian. Tengok kau ibu rasa takut tak takut kita kau ibu. Sebab tu JAIS ambil inisiatif kepada pasangan yang nak kahwin, wajib kepada mereka pergi kursus perkahwinan. Kursus kahwinan. Kursus kahwinan lelaki dan perempuan selama 2 hari, ada yang sehari, supaya mereka ini tahu tanggungjawab mereka apabila mereka berkahwin. Seorang lelaki bila jadi suami, dia tahu dah. Seorang perempuan menjadi isteri pun mereka tahu dah. Dan seterusnya bila menjadi seorang ayah pun dah tahu tanggungjawab, dan menjadi seorang ibu pun dah tahu menjadi tanggungjawab, serta bila dah jadi menantu kepada keluarga pun dah tahu tanggungjawab, sehinggalah habis kehidupan kita. Kau ibu yang saya hormati sekalian. Sebab itu, kau ibu yang saya rahmati sekalian, nama Khadijah Al-Khuwailid ni kau ibu, satu nama yang cukup agung, cukup hebat, cukup gah dan digeruni kau ibu. Kerana apabila Sayyidatina Khadijah hidup bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak berkahwin dengan sesiapa sahaja. Sehinggalah wafat Khadijah Al-Khuwailid, Allah Ta'ala perintahkan Nabi berkahwin dengan janda-janda yang lain, serta anak dara bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang waktu itu kau ibu yang dirahmati Allah sekalian, pernah satu ketika ataupun kerap ada juga bila giliran Aisyah berkata asyik-asyik, ataupun bahasa kita paling mudah, asyik sebut je nama Khadijah tu. Asyik-asyik Khadijah. Asyik-asyik Khadijah. Asyik-asyik Khadijah. Maka waktu itu kau ibu Nabi kata kepada kau ibu, dengan Khadijah wahai Aisyah, aku dapat zuriat. Ibu Khadijah, Aisyah, aku dapat zuriat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterus lagi, waktu orang tidak percaya kepada aku, Khadijah lah orang yang pertama percaya kepada aku, wahai Aisyah. Dan juga yang Khadijah itulah berkembangnya Islam waktu tersebut. Ibu Nabi bila mengenangkan Khadijah, Nabi akan menangis. Nabi akan menangis. Dan diceritakan oleh Tok Guru kita, Ustaz Zulkarnain Hamzah. Ibu Ustaz Zulkarnain Hamzah, kita punya qari Quran Malaysia, kita hebat. Suaranya pun lunak, suaranya pun sedap. Kita selalu dengar dalam Isra Oasis, waktu zikir tu, sedap kita dengar suara Ustaz tersebut. Beliau ada ceritakan ketika mana Khadijah Al-Khuwailid wafat,
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengangkat Khadijah tu sehinggalah ke perkuburan Islam. Sehinggalah ke perkuburan Islam. Nabi angkat sendiri. Nabi angkat sendiri jenazah isteri yang beliau cintai tersebut. Nabi bawa sampai ke perkuburan yang waktu berada di situ, sehingga Nabi masuk ke liang, Nabi hantar masuk ke dalam dan Nabi tanam sendiri. Ni ibu cerita kalau isteri itu seorang suami sayang, seorang suami yang ingat kenang budinya, seorang suami yang tak lekang daripada sentiasa ingatkan jasanya. Begitulah kaum ibu. Di mana saya ingat berlaku satu ketika yang mana berlaku di bumi Mesir, kaum ibu. Bumi Mesir. Seorang lelaki telefon di satu rancangan di bumi Mesir. Kaum ibu boleh tengok kat YouTube ni ada. Seorang lelaki ni nak tanya pada Syekh Azhar. Azhar Mesir. Dia kata, Assalamualaikum Syekh. Saya ada soalan. Saya ini berkahwin selama berpuluh tahun dan saya gembira dengan isteri saya. Saya gelak ketawa dengan dia. Saya gembira dengan dia. Saya senyum selalu dengan dia. Apa pun saya dengan dia. Dan isteri saya ni pandai ambil hati saya. Pandai mencuit hati saya. Pandai buat lawak dengan saya. Gurau sendiri. Yang menjadi cerita sekarang, wahai Syekh, isteri saya baru saja meninggal. Isteri saya baru saja meninggal. Dan Syekh, apa hukumnya Syekh? Kalau saya semayang tu, saya selalu menangis Syekh. Dalam semayang saya menangis. Waktu saya baca Quran, saya menangis. Waktu saya rukuk, saya menangis. Waktu saya sujud, saya menangis. Sehinggalah saya memberi salam pun, saya menangis. Apa hukumnya Syekh? Saya menangis Syekh kerana isteri saya. Setiap malam saya selalu doa untuk isteri saya kerana banyak pengorbanannya kepada saya. Dia selalu menghabiskan keseluruhan hidupnya untuk saya dan dia sudi percaya pada saya dan sanggup meninggal untuk saya. Apa hukumnya Syekh? Apa kata seorang suami yang tulus, yang sayang kepada isterinya, melihat kejernihan seorang hati yang solehah, isteri yang solehah, yang bermati-matian untuk suaminya, sehingga suaminya menyebut-nyebut nama isterinya. Kaum ibu yang saya hormati sekalian, sekiranya kaum ibu sampai ke tahap itu, kaum ibu, sesungguhnya nama kaum ibu tu dah ada dalam syurga. Hanya nak masuk je. Nak masuk. Bauan syurga tu dah dapat. Nak masuk je kaum ibu. Itulah. Hendaklah kita perbetulkan niat kita, perbaiki hubungan kita sebagai seorang isteri dan sentiasa janganlah suka berbalah-balah dengan suami, janganlah suka bergaduh dengan suami, janganlah suka buatkan suami ni runsing, buat suami ni pening kepala, buat suami ni rasa lemah apabila dengan kita. Pagi-pagi kau ibu pagi-pagi lagi pastikan cuba seelok-eloknya dengan suami. Janganlah kita sampai mula bibit-bibit untuk bertikam lidah. Yang kau ibu, pagi ni buatlah suasana yang baik, suasana yang harmoni bagi suami kita, seronok pergi kerja, semangat pergi kerja, sentiasa berpositif. Dan mudah-mudahan kalau ada benda yang nak bincang dengan suami, cuba kepada suami itu, ambil hati suami itu, belai suami itu dengan cari jalan bagi guna bahasa yang indah. Bahasa indah. Jangan bagi suami ni rasa cemas dan risau.
Suami ni takut kadang-kadang. Cuba menenangkan jiwa. Cuba minta doa pada Allah. Macam mana nak boleh berbicara dengan suami. Sebab suami ni wajib baginya mencari nafkah untuk isteri dan juga anak-anak. Kalau kaum ibu dapat buat yang baik itu kepada suami, dia dalam keadaan mencari nafkah, maka dia akan rasa seronok bila buat kerja dekat tempat kerjanya. Dia tak risau dah. Tapi kalau kita kau ibu suami tu dah lah banyak kerja, lepas tu dapat tekanan daripada bosnya lagi, daripada staff dia lagi, daripada rakan-rakan dia lagi, dan tiba-tiba kita call, kita cakap pula, benda tu dia menambahkan lagi kemurungan kepada suami. Sebab tu di Malaysia, kalau kau ibu tengok, kita kan oleh Ustaz Syamsul Debat, Ustaz selebriti kita, ada kajian mengatakan punca suami kat Malaysia ni meninggal lebih awal daripada isterinya kerana stres. Kerana stres ke ibu? Stres. Yang tu kita kalau sebagai seorang isteri yang bijak, yang tahu macam mana nak jaga hubungan dengan suami, cubalah cari duduk dengan rakan-rakan yang lebih mengetahui tentang rumah tangga ataupun para asatizah, ustazah yang kita percaya, yang boleh merahsiakan kita punya konflik keluarga. Jangan suka-suka cerita kat orang ke ibu. Jangan tu. Dalam agama, hukumnya seorang isteri ni haram berkongsi masalah kepada orang lain, termasuk kepada ibu dan ayah, sekiranya tidak berhajat. Ingat kau ibu ini hukum kau ibu ini hukum, ini tarbiyah. Boleh maklum kepada ni Doktor Tok Guru kita, Dr. Faisal boleh tolong ni. Dia tak boleh kita suka-suka nak ceritakan kita punya masalah kepada kawan kita yang tidak boleh dipercayai dan juga bukan pakar dalam bidang tu. Sebab apa? Akan pecah tembalang kita punya kelemahan, keaiban suami kita kepada kita. Jangan ke ibu. Hukum dia haram ke ibu Jangan cerita. Walaupun mak kita sendiri paksa kita cerita, hukumnya haram. Sebab kita cerita masalah kita ni sebenarnya nak cari penyelesaian. Bukannya kita nak memalukan air muka suami kita. Ingat ke ibu? Di waktu kau ibu, saya, waktu kita akan nikah dulu, kita dengar suami kita baca iaitu perjanjian perkahwinan tu. Kau ibu ingat tak masa tu? Apa yang suami kita lafaz? Dan kita pun setuju. Dan itu pula suami kita. Kena ketahui kau ibu, kena hati-hati. Setakat ini kalau kita jahil dahulu, kita ada sembang kita punya keaiban suami kita kepada rakan-rakan kita, maka taubatlah kita kepada Allah. Jangan kita suka-suka cakap kita punya suami punya kelemahan, kerana ia akan membongkarkan keruntuhan rumah tangga kita. Simpan baik-baik, cari orang yang boleh bantu kita, orang yang kita percaya, yang boleh menyimpan rahsia, supaya nanti tidak ada berlaku apa-apa masalah kepada kita pada masa yang akan datang. Gitulah kau ibu yang saya hormati sekalian, sepersikit yang boleh kita berkongsi pada pagi yang penuh bermakna ini. Kalau kita tengok di situ, antara intipatinya sifat Khadijah Al-Khuwailid ini, salah satunya Khadijah ini, beliau ini dari keturunan yang cukup mulia. Khadijah Al-Khuwailid, ibu keturunan yang cukup mulia, keturunan bangsawan. Bangsawan maksudnya keturunan orang yang kaya, orang yang berduit, orang yang mewah.
lagi. Dan Khadijah ini orangnya, hatinya cukup luhur, cukup bersih, cukup baik. Kita kan seronok bila dengar baik orang ni. Baik sungguh hati dia. Senang tengok dia. Sedap mata mandang. Kan fitrah manusia ibu. Fitrah manusia. Ni sifatnya. Daripada keturunan bangsawan, lepas tu keturunan yang mulia, dan juga seorang yang berhati bersih. Serta Khadijah ini sanggup berkorban dirinya untuk agama Allah, ibu. Untuk agama Allah. Tidak ada dalam hidupnya tidak bersama dengan perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi kata apa, beliau mengiyakan dan beliau menyokong, serta beliau bersama dengan suaminya yang tercinta. Gitu kau ibu. Kau ibu dengan suami, bila dengan suami ini, macam saya katakan tadi, kalau sekiranya benda itu baik untuk agama kau ibu, baik untuk keluarga, baik untuk anak beranak dan sebagainya, kau ibu sokonglah dengan tunjuk wajah yang penuh positif kepada suami. Tapi sekiranya benda itu benda yang tidak elok, benda yang orang pandang pun orang pandang dengan mata yang tidak mengiyakan. Kita sebagai isteri, kita yang paling awal bertindak dan cakap elok-elok kepada suami. Ambil waktu tu yang saya kongsikan. Waktu makan, waktu tengah sedap makan tu, ibu buat yang paling sedap. Yang kedua, waktu lepas sembahyang berjemaah dengan suami. Yang ketiga, waktu nak tidur. Ambil 3 waktu tu ibu. Ambil 3 waktu. Tak boleh waktu ni, waktu satu lagi. Tak boleh waktu satu lagi, waktu satu lagi. Dan akhir sekali kau ibu, yang boleh kita buat dengan suami kita, banyakkan berdoa. Doa banyak-banyak. Lepas tu Khadijah, Sayyidatina Khadijah Khuwailid kau ibu, beliau ni sentiasa berdoa kepada Allah. Kepada Allah supaya berjayakan yang dibawa agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau akan menjadi tunjang utama kepada suami yang tercinta yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitulah kau ibu. Nabi duduk dengan Khadijah. Kau ibu boleh tengok berapa lama je Nabi duduk dengan Khadijah. Dan Nabi pun dapat zuriat pun hanya dengan Khadijah. Dan dengan Khadijah itulah kembangnya Islam. Dan Khadijah itulah dapatnya zuriat. Dan Khadijah itulah orang pertama percaya Nabi, dan orang lain mendustakan kata-kata Nabi. Ni isteri ni dia dah tunjang utama agama sebenarnya, dan dia orang kuat kepada suami. Jadi betul cara kau ibu ni, syurga lah. Kerana dalam agama mengajar 4 je syarat utama perempuan masuk syurga. 4 syarat bila dah jadi isteri orang. Pertama adalah menjaga solatnya, kedua menjaga puasanya, ketiga menjaga maruah dirinya, keempat menjaga hati suami. Ibu kena jaga hati suami. Kalau suami redha dengan kita punya pengorbanan kepadanya, susah senang kita dengannya, perit ketir hidup dengannya, kita bersabar dengan kerenah suami kita, dengan barannya, dengan celotehnya, dengan bebelnya, dengan kerenahnya. Kau ibu sabar. Kau ibu redha je. Sebab kau ibu pilih dia sebagai suami kau ibu. Dan kau ibu nakkan dia bersama dengan kau ibu dalam syurga. Maka kau ibu khidmat betul-betul
kepadanya, yang buat saja apa yang disuruh olehnya, yang agama mengiyakan. Kalau bukan, kalau ibu cuba nasihat dengan baiknya, dengan lembut hatinya dan sebagainya, tanda kasih sayang kepadanya. Dan bila kita pergi, kau ibu, bila kita pergi, suami pun lapang dada, melepaskan kita dan redha dengan kehidupan kita bersamanya. Maka dalam riwayat katakan, kau ibu boleh pilih antara, ada kata lain 7 pintu syurga, ada kata 8 pintu syurga. Pilih lah. Ni isteri. Isteri solehah, itulah dia. Dapatlah makam itu, kau ibu, dapatlah kedudukan itu, maka bersenang-lenanglah kaum ibu nanti di sana, menantikan suami kita di sana. Lepas tu kau ibu kena lihat, kita lihat isteri ini, dia hidup ni nak apa, kau ibu? Isteri ni sebenarnya hidup dia nak sampai dengan suaminya dalam syurga. Kau ibu bayangkan, kau ibu dapat syurga Allah, tetapi kau ibu tak dapat bersama dengan isteri, dengan suami kau ibu dalam syurga. Apa perasaan kau ibu? Apa ibu? Isteri ni dia nak dengan suami. Dia nak dengan suaminya dalam syurga nanti. Tapi kalau suaminya tak nak dia dalam syurga, takkan sama nikmat yang paling indah isteri itu bersama suami di dunia. Sebab itu kita kat dunia ni, masa ada lagi, umur masih sihat lagi, kesihatan ada lagi, semuanya ada. Cuba-cubalah kau ibu, cuba-cuba seelok-eloknya memulihkan balik hubungan kita dengan suami kita. Kalau kita suka dulu bercakap, pagi-pagi dah bercakap sampai ke malam, cuba baiki balik hubungan. Buat balik hubungan intip macam awal-awal kahwin dahulu. Jaga kemesraan, kasih sayang, manja balik dengan suami tu. Ambil hati. Antara yang pantang suami kau ibu, antara pantang suami kau ibu, kalau duduk dengan suami, jangan main handset dengan kau ibu. Duduk dengan suami, walaupun suami tengok televisyen, kau ibu kena layan suami. Hukumnya kena layan. Wajib kau ibu, wajib layan kehendak suami. Jangan main handset waktu kau ibu duduk dengan suami. Jangan. Televisyen depan, suami ni kau ibu, Ustaz Syamsul Debat ni pakar motivasi. Dia kata apa? Suaminya nampak je, tak ambil perhatian. Sebenarnya dia tengok kerana isteri tu. Bila dia tengok TV, tengok isteri pegang handset. Sikit-sikit Shopee. Sikit-sikit Shopee. Sikit-sikit Shopee. Tu suami tengok kau ibu. Suami tengok. Suami kata, aduh, ingatkan apa tu, balik pun macam ni juga. Nampak kan? Tak boleh gitu pun. Layan suami betul-betul. Bila suami balik, isteri sambut. Kamu ibu. Sambut pula, kata Datuk Ismail Kamus, sambut dengan sebaik-baik hiasan kepada suami. Sebaik-baik hiasan. Secantik-cantiknya dan sewangi-wangi. Jangan bau. Jangan bau apa dia kau ibu? Spray Baygon tu. Minyak, bukan minyak. Spray nyamuk tu kan. Suami balik, ini apa benda bau Baygon ni? Punya bau kat isteri. Jangan kau ibu. Jangan bau bawang. Jangan bau kari. Jangan bau lemak cili api. Jangan ibu. Suami balik, hias betul-betul kat suami. Layan betul-betul suami baik-baik. Hidangkan air untuk suami. Isteri ada nak kemas rumah ke, ada anak ke, sebagainya, penting suami kena layan. Suami nak macam tu ke ibu? Suami nak layanan isteri. Dan suami ni
adalah lebih tinggi daripada raja sebenarnya. Kalau kau ibu dapat arahan, kerja kena pergi, wajib minta izin suami. Bila suami kata tak boleh pergi, hukumnya wajib ikut pada suami, tak boleh pergi. Kerana syurga kaum ibu ni terletak kepada suami. Bukannya syurga kaum ibu ni letak pada tempat kerja kaum ibu. Salah tu. Pada suami. Suami tak bagi tu, ada sebab lah tu. Layan hidup kaum ibu. Seterusnya, kalau kaum ibu juga nak puasa sunat atau puasa ganti dan sebagainya, minta izin suami. Kaum ibu kena ingat tu. Suami tak payah minta izin isteri. Isteri kena minta izin suami. Bang, boleh saya puasa ni bang? Kalau suami kata, puasa lah. Puasa. Tapi kalau suami kata tak boleh, jangan puasa. Tapi sekiranya dah waktu tu dah nak masuk Ramadan, hukum syarak kena maklum pada suami, abang, cakap baik-baik. Jangan malam-malam buat. Bang, minta maaf, saya dah kena puasa ganti ni bang, sebab tak lama lagi nak masuk Ramadan bang, nanti kena bayar fidyah. Kita ni pun nak kena simpan-simpan duit. Orang kata, betul juga tu. Puasa. Macam tu tak apa kau ibu. Ingat kau ibu. Syurga isteri kepada suami. Isteri ni, dia tak boleh derhaka kepada suami. Suami mana ada istilah derhaka kepada isteri dah. Suami ni derhaka kepada ibu dan ayah. Isteri ni apa-apa pun, dia kena minta izin suami. Ya kau ibu minta izin suami. Nak pergi mana, minta izin. Nak beli apa, minta izin. Nak apa saja, minta izin pada suami. Bahkan dalam kitab ada mengajar, isteri ni kalau nak tidur, dia kena minta izin juga kepada suami. Kenapa kau ibu? Kerana suami takut-takut, suami ada hajat kepadanya, ataupun suami ni nak ajak sembang dengan dia. Bila maklum awal-awal, suami tahu. Tiba-tiba kita tak maklum. Suami ada cerita seronok sembang, tengok isteri dah berdengkur dah. Tadi kau ibu layan suami. Kau ingat kau ibu isteri ni paling cepat dapat pahala apa dia kau ibu? Dengan melihat wajah suami. Tengok wajah suami lah. Kalau tengok muka wajah mak ayah, kena buka handphone. Tengok gambar mak ayah, lambat juga nak scroll tu. Tapi yang paling cepat isteri ni tengok nak dapat pahala, dia tengok wajah suaminya. Tengok. Dapat kau ibu. Ni paling cepat dapat pahala. Pahala yang cukup menarik kepada seorang isteri. Ingat kau ibu tu antara jasa yang boleh seorang isteri ni buat kepada suaminya. Mudah-mudahan sebersikit ini yang saya kongsi pada kau ibu ni dapatlah sedikit, orang kata tak adalah banyak pun tak apa, biarlah dapat sikit pun kongsi ilmu pada pagi penuh barakah ini. Dan sebagai kesimpulan, marilah kita sama-sama mengambil iktibar dan juga pengajaran serta kehidupan Sayyidatina Khadijah Al-Khuwailid, supaya kita sentiasa hidup kita dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya dan juga inayahnya, supaya kita ini sentiasa mendapat pedoman daripada Allah dan juga dapat terima kasih daripada suami kita kepada kita. Sekian saja daripada saya, dan saya buka kepada kawan ibu sekiranya ada soalan. Silakan kawan ibu. Ya, mungkin ada yang nak bertanya, nak mengajukan persoalan kepada Fadil Ustaz. Persilakan ya. Okey, wanita ada angkat tangan nak bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila puan. Okey. Saya pernah diberitahu sekiranya suami gagal memenuhi nafkah selama 3 bulan, kalau saya tak silap lah.
Ya, ya. Isteri jatuh yang apa maksudnya kita tak wajib untuk mentaati suami. Adakah betul ataupun apa yang boleh saya tahu, mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih daripada soalan Puan mengenai 3 bulan berturut-turut suami tidak memberi nafkah kepada isterinya, tak perlu taat kepada suaminya. Betul Puan Dalam soalan tersebut Ibu kalau Ibu boleh tengok sewaktu hari pernikahan. Hari pernikahan itu kalau Ibu kemungkinan masih ingat lagi. Suami kita pernah baca teks tu di depan Tuan Qadi kita yang akad nikah kita bersama dengan saksi, bersama dengan mak ayah kita pun ada, mertua kita pun ada, kat situ ada maklum dia yang dimasukkan tak perlu taat tu, kita kena tengok sebab dia apa dia. Apa sebab? Kalau dia memang ada masalah, itu sebab yang kita boleh terima kau Ibu. Tapi kalau sekiranya dia tidak ada masalah, dia ni orang yang tak ambil serius, suka berfoya-foya, suka berseronok-seronok, dan kan dia berkeupayaan. Contoh nafkah zahir dia boleh bagi, nafkah batin pun dia boleh bagi, semua dia boleh bagi. Tapi dia tak nak bagi. Dia buat perkahwinan ni macam benda yang bermain-main. Waktu itulah kau Ibu, kau Ibu bolehlah ambil tindakan yang selanjutnya. Apa dia? Iaitu cuba carilah pegawai agama ke, siapa-siapa saja ataupun orang yang dia kenal dan dia segan, yang boleh tegur dia boleh tegur suami kita, yang boleh nasihat suami kita, yang boleh berikan pedoman kepada suami kita supaya mengatakan dia telah berkahwin dan dia telah ada tanggungjawab dan dia kena berikan nafkah zahir dan batin. Wallahu'alam. Boleh kau Ibu Terima kasih Ustaz. Sama-sama kasih. Nampaknya setakat itu saja perbincangan kita pada pagi ini, dan Alhamdulillah, Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Burhanuddin Hilmi atas kursuan ilmu mengenai topik kita itu Seri Cendekiawan Sayyidatina Khadijah Al-Khuwailid, iaitu betapa mulianya hati Sayyidatina Khadijah yang patut kita teladani oleh muslimah pada zaman ini dan sentiasalah menjadi penyokong dan pendorong yang baik buat suami dan menjadi hamba Allah yang taat segala perintah dan larangannya, dan mudah-mudahan ianya menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberi kefahaman buat kita semua dalam memahami syariahnya ini. Dan tidak lupakan kepada penyumbang-nyumbang, terima kasih diucapkan, dan semoga ini yang diberi kepada Kelab Sahabat Cinta Al-Quran ini bagi kesinambungan majlis-majlis ilmu seperti ini, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keberkatan rezeki dan umur bagi kita semua. Dan Ustaz saya serahkan kembali kepada Ustaz untuk kita tangguhkan dahulu topik pembincangan ini, slot ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanallah wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita akhiri dengan bacaan doa, boleh Puan Boleh, silah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang penuh bermakna ini, Ya Allah, satukanlah hati kami dengan suami kami yang kami cintai ini, Ya Allah, yang kami kasihi ini, Ya Allah, yang kami belayan, Ya Allah, yang kami sentiasa bergurau senda dengannya, Ya Allah. Maka bantulah kami, Ya Allah, supaya jadikan baiti jannati, rumahku syurgaku, Ya Allah, supaya sentiasa suami kami sejuk mata memandang melihat kami selalu, Ya Allah, sentiasa hanya melihat cintanya kepada kami, Ya Allah,
sentiasa kasih kepada kami, ya Allah. Sentiasa matanya hanya kepada kami saja, ya Allah. Tidak ada dalam hatinya kepada perempuan-perempuan yang lain. Dan kami pun akan sentiasa menghiaskan diri hanya kepada suami kami saja, ya Allah. Jagalah tutur kata kami, ya Allah, kepada suami kami, ya Allah. Tolonglah bantu kami banyak bersabar dengan suami kami ini, ya Allah. Jauhkanlah daripada sifat kami ini suka bercakap dengan suami kami, ya Allah. Kami tidak mahu, ya Allah. Dan memang kami tak mohon pun nak jadi begitu, ya Allah. Maka kepada Engkau saja, ya Allah. Tolonglah memberikan kekuatan kepada kami, ya Allah. Berikan iman yang baik, ya Allah. Berikan yang mana sebaiknya untuk kami, ya Allah. Supaya bak kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dapatkanlah zuriat dan anak solehah. Dan kami akan cuba supaya Allah melihat Sayyidatina Khadijah Al-Khuwailid kami cemburu, ya Allah. Kami sangat-sangat iri hati, ya Allah. Kami sangat dalam hati ini cukup merasakan bahawa perlu mencari langkah seterusnya untuk ambil contoh daripada Sayyidatina Khadijah Al-Khuwailid, ya Allah. Berikanlah kami peluang, ya Allah. Berikanlah kami ruang, ya Allah. Kalau sekiranya suami kami dah tutup hatinya untuk kami, ya Allah, tolonglah dengan kuasa-Mu, ya Allah, bukakanlah hatinya untuk berikan peluang kedua untuk kami berkhidmat kepadanya, supaya mudah-mudahan sekiranya kami pergi dulu, ya Allah, suami kami akan sentiasa mendoakan untuk kami nanti di sana, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah inna minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sampai jumpa sekalian. Jumpa lagi.